السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, bantuan daripada Allah Azza wa Jal, maka Allah Ta'ala mempertemukan kita pada pagi ini. Dan insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab Bahrul Mazi pada jilid yang kedua. Kita sambung pada masalah yang ke-8, muka surat yang ke-7. Masalah yang ke-8 mengenal akhir waktu asar. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Masalah yang ke-8 mengenal akhir waktu asar. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tsumma shalla al-'asra hina kana dhillu kulli syai'in mithlaihi." Kemudian sembahyang ia akan pada asar. Pada waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu dua seumpamanya. Maka ini bukanlah ia akhir waktu asar, bahkan ialah akhir waktu ikhtiar pada mazhab kita Syafi'i dan akhir waktu pada mazhab Maliki. Dan kata Abu Sa'id Al-Astukhari, apabila adalah bayang-bayang matahari, bagi tiap-tiap sesuatu itu dua seumpamanya, jadilah qada, yakni asar seseorang. Dan penghabis waktu asar pada mazhab Syafi'i ialah habis lenyap matahari, dengan keterangan daripada hadis yang lain. Jadi pada maksud hadis ni tuan-tuan, waktu asar habis bila? Iaitu ketika mana lenyap matahari. Bahasa mudahnya masuk waktu maghrib lah. Habis masuk waktu maghrib, maka habislah waktu asar. Itulah yang digunakan dalam mazhab kita Syafi'i. Yang digunakan dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan waktu asar tu habis bila? Iaitu bersamaan antara bayang-bayang dengan objek. Maksudnya tak ada dah. Kalau waktu asar, kalau masuk waktu asar, objek dengan bayang tu panjang lagi daripada objek. Atau mana masuk waktu asar, kalau kita letak satu benda, kalaulah benda tu tidak ada bayang, maknanya waktu tu waktu tengah hari rembang. Itu yang Nabi larang semayang dalam waktu tengah hari rembang tu, waktu macam tu. Maknanya matahari berada tegak di atas kepala. So bila mana kita letak objek,
maka objek tu tidak ada bayang dia. Bila masa waktu zuhur, bila mana tergelincirnya matahari. Maksudnya apa dia? Bayang dengan objek sama. Itu waktu tengah hari rembang. Dan waktu tu waktu tahrim, tak boleh semayang. Waktu yang kedua masuk waktu zuhur, dengan mana gelincir matahari. Bila? Iaitu ketika mana objek dan bayang-bayang, bayang tu keluar. Bila mana keluar, mana maksudnya apa dia? Masuk waktu zuhur. Bila mana waktu asar? Bila mana bayang lebih panjang daripada objek. Bayang lebih panjang daripada objek. Mana maksudnya waktu asar. Bila habis waktu asar, iaitu ketika mana matahari masuk ke dalam. Maksudnya apa? Masuk waktu maghrib. Itu kiraan waktu lah kita sebut. Maksudnya apa dia? Kiraan waktu solat berdasarkan kepada matahari. Cuma pada hari ni zaman dah semakin maju. Kita dah tak guna dah matahari tu pun. Atau Bilal kita pun dia tak pergi rukuk bayang-bayang masa waktu zuhur tu pun. Just sekadar apa, tengok pada jam yang ahli falak kita sudah kira siap-siap. Berapa waktu zuhur masuk bila, asar masuk bila, maka kita gunakanlah waktu tersebut. Baik. Masalah yang ke-9. Mengenal akhir maghrib. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa shalla al-maghriba li waqtihi al-awwal." Kemudian sembahyanglah Jibril alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan maghrib bagi waktu yang pertama. Yakni semacam mana ia sembahyang maghrib di dalam masalah yang keempat itu. Maka sembahyangnya ia bukanlah ia berbetulan dengan akhir maghrib, bahkan ialah waktu ikhtiar jua. Maka Jibril memperbuat demikian itu ialah waktu maghrib itu tiada ada ia melainkan waktu yang satu jua, atau kaul yang sahih dalam mazhab kita Syafi'i. Apa dia itu? Iaitu daripada masa lenyap matahari sampai habisnya dikira-kira boleh mengambil air sembahyang, kemudian menutup aurat, kemudian azan, kemudian sembahyang. Itulah jua kadar waktunya. Lihat masalah 20. Baik. Dalam mazhab kita Syafi'i, waktu maghrib ada khilaf. Ada dua pendapat yang digunakan pakai dalam mazhab kita Syafi'i. Qaul yang pertama dipanggil qaul qadim. Apa qaul qadim Imam Syafi'i? Mengatakan maghrib masuk bila mana lenyap matahari. Bila habisnya dengan masuk waktu isyak. Apa maksud dengan masuk waktu isyak? Bila mana hilang syafaq merah. Itu qaul qadim Imam Syafi'i. Ada satu lagi qaul dipanggil qaul jadid. Qaul jadid adalah qaul yang baru. Kata Imam Syafi'i, bila habis waktu isyak. Habis waktu isyak bila sempat satu orang tu ambil wudu, kemudian dia bang, kemudian iqamah, kemudian sembahyang maghrib, sembahyang ba'da maghrib, habis waktu maghrib. Mana waktu maghrib itu terlalu singkat. Ini perbahasan yang kita sebut yang berlaku dalam mazhab kita Syafi'i. Sebab asas kepada mazhab Syafi'i, selalunya kita akan guna qaul jadid. Qaul jadid mana qaul baru yang disebut oleh Imam Syafi'i ketika mana beliau berada di Mesir. Dan kita gunakan fatwa qaul jadid. Kalau bertembung antara dua qaul, qaul qadim mana qaul yang lama, qaul jadid mana qaul yang baru. So nak guna yang mana? Muktamad dalam mazhab Syafi'i guna qaul mana? Qaul jadid, qaul yang baru. Tapi dalam isu maghrib ni, ulama terutama Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan pada menggunakan qaul qadim lebih baik daripada qaul jadid. Sebab qaul qadim lebih menepati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita tengok hari ni di Malaysia ada masjid yang habis saja azan turun iqamah. Ada masjid yang habis saja azan buat lagi sembahyang qabliyah.
Betul, tak ada masalah, dua-dua tu pun betul. Cumanya apa? Cumanya perbahasan maghrib ni, mazhab kita Syafi'i sekarang di Malaysia lebih menggunakan apa? Pendapat qaul yang qadim. Qaul yang lama mengatakan habis maghrib dengan masuk waktu Isyak. Lepas tu jangan heran kalau ada setengah tempat dia orang mengamalkan pendapat baru Imam Syafi'i. Mereka hanya sekadar azan, kemudian qomat, kemudian sembahyang maghrib, sembahyang ba'da maghrib, waktu Isyak pun habis. Waktu maghrib pun habis. So bila mana waktu maghrib habis, maka siapa yang sembahyang lewat daripada tu dipanggil qada. Katalah kita pakai Isyak 8.50. 8.50. Dia pun tak pakai 8.50. Dia orang pakai setengah jam yang. Kalau lah maghrib 7.30, pukul 8 tu habis maghrib. So siapa yang semayang atas pukul 8 dikira sebagai semayang qada. Ada isu dia tentang bila habis waktu semayang maghrib. Betul orang duk kata, orang tua-tua dulu duk kata pada semayang maghrib ni singkat. Betul lah. Semayang maghrib ni singkat. Betul, singkat lebih kurang dalam 45 minit je. Sebab hadis Nabi yang kita baca dulu, Jibril turun Nabi. Turun ni cerita ni masa waktu maghrib. Kemudian Jibril tak naik atas. Dia tak balik, dia stay kat situ. Nak menunjukkan pada maghrib ni awal maghrib. Kemudian set lepas tu masuk waktu Isyak. Bila masuk waktu Isyak, lepas tenggelam, ataupun kita kata lepas hilangnya syafaq merah dekat kaki langit ni. Habis tu saja, maka masuklah waktu Isyak. Yang hari ni yang kita guna pakai hari ni lah, menggunakan jam dan sebagainya. Itu waktu khilaf dalam mazhab kita Syafi'i. Ala kulli hal, tak apalah. Benda ni pun orang jarang dah perbahas. Sebab apa? Sebab kita lebih utamakan jam. Cuma benda yang perlu berhati-hati, maghrib ni pastikan betul-betul masuk waktu maghrib. Lagi-lagi kalau melibatkan apa dia? Melibatkan soal buka puasa. Kalau buka puasa tu kena jaga-jaga. Sebab berlaku tahun ni 2-3 kes juga orang buka puasa awal. Berlaku di Sabah awal 4 minit, berlaku di Gombak awal 7 minit. Jadi benda-benda tu yang kita kena jaga-jaga. Sebab kalau buka puasa awal belum masuk waktu, maka batal puasa kita. Sebab apa? Sebab itu dikira sebagai kecuaian. Dia beza kalau kita makan, kita dah sangka ada waktu subuh lagi, sahur. Rupa-rupanya dah masuk azan subuh dah. Tengah-tengah dia makan baru orang bagi tahu kat kita, dah masuk azan subuh dah ni. Maka tak apa, tak batal puasa. Tapi kalau buka puasa tak masuk waktu, batal. Tu kena jaga-jaga waktu maghrib. Waktu maghrib ni waktu prima. Waktu maghrib ni kita letakkan ada kuliah maghrib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia waktu dia singkat. Waktu yang terlalu singkat. Maghrib dengan Isyak lebih kurang dalam 40 minit atau 45 minit je. So antara tempoh tu lah yang diletak pada kuliah maghrib. Supaya apa? Supaya kita hidupkan ada 5 waktu yang Allah bagikan kepada kita. Jadikan kita ni menunggu salah satu daripada waktu. Itu akan ada hadis nanti cerita tentang apa dia? Tentang kelebihan orang yang menunggu daripada waktu pertama, waktu kedua. Daripada waktu pertama, waktu contoh maghrib, nak tunggu waktu Isyak tu, dalam tempoh tu dia dapat apa? Akan ada datang hadis tersebut. Lepas tu kita letakkan kuliah maghrib supaya apa? Orang boleh duduk dalam masjid, duduk dalam surau, tunggu nak masuk Isyak lagi. So kalau kita balik rumah dalam keadaan kita tak menjaga waktu tersebut, tu dia bagi waktu prima, waktu yang sangat baik untuk ibadat. Sebab waktu zuhur dengan asar kita sibuk dengan urusan keduniaan kita. Yang kerja, yang berkebun, yang urusan bisnes dengan bisnes. So cari satu waktu kita yang boleh kita duduk dalam masjid dalam tempoh yang tak lama. Kalau yang tak lama ni waktu maghrib dengan Isyak. Kalau nak tunggu zuhur dengan asar tu panjang. Kalau nak tunggu Isyak subuh lagi panjang. Nak tunggu subuh sampai zuhur pun lagi panjang. Jadi waktu pendeknya apa? Maghrib dengan Isyak. Lepas tu maghrib dengan Isyak ni
Kalau boleh kita sama-sama apa dia? Kalau tak ada kuliah dalam masjid, kuliah dalam surau, kita i'tikaf. Duduk dalam masjid, kita buka Quran, kita baca sampailah masuk waktu Isya. Sebab itu adalah waktu yang paling baik untuk ibadat. Waktu yang paling baik untuk apa dia? Berehat. Kalau ada kuliah maghrib dengan kuliah maghrib, kalau tak ada, mungkin baca Quran, zikrullah dan sebagainya. Waktu-waktu prima. Waktu yang sangat baik untuk ibadat. Sebab kita dah sibuk dah. Waktu pagi kita sangat sibuk, waktu siang tuntutan nafkah kita kena cari. Kita ada urusan kita dengan manusia. Itu dengan manusia. Dengan Allah mesti ada spend time. Mesti juga ada waktu kita dengan Tuhan. Betul, bahagikan waktu kita jadi 3. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk anak isteri, 1/3 lagi untuk kawan-kawan. Okey, kita nak sembang ke, nak, maksudnya bersosial. Mungkin kita nak pergi kenduri kawan ke, nak jumpa kawan, bahagikan waktu kita. Rasulullah pun bahagi waktu juga. Ada waktu Rasulullah dengan Allah, ada waktu Rasulullah dengan isteri, dengan anak-anak, ada waktu Rasulullah dengan para sahabat. Sebab masa kita ni terlalu pendek. 24 jam tak macam 24 jam dulu. Waktu yang terlalu cepat berlalu. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan al-mu'min ma bainal khaifatain. Orang mukmin ni dia ada 2 ketakutan. Yang pertama, ketakutan masa yang telah berlalu. Kata Nabi, orang mukmin dia ada 2 ketakutan. Yang pertama apa dia? Yang pertama, masa yang dah berlalu. Yang masa yang telah berlalu tu, Allah akan melakukan sesuatu ke atas dia dengan mana hisab. Dan masa kita semalam, hari ni 17, malam 16. 16 hari bulan 7 tahun 2022 telah menjadi sejarah. Dan benda tu telah diangkat oleh Allah. Ya, kalau benda tu benda yang baik, maka disimpan di tempat namanya Iliyin. Kalau benda tu benda yang buruk, maka disempatkan di tempat namanya Sijin. Maka disimpan. Dia letak di sana. Untuk apa? Untuk nanti bila mana kita kembali pada Allah, maka diserahkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah waktu yang akan datang. Besok, lusa, tulat, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Dia takut apa dia? Dia takut apa yang Allah tentukan kepada dia. Kah esok kita masih lagi ada atas dunia ataupun tak? Tak esok ke kita sakit ataupun tak? Tak esok akan jadi sesuatu kepada kita pun tak? Kita tak tahu, tapi Allah tahu. Tu orang mukmin dia risau tentang tu. Kalau benda yang dah berlaku, dia takut hisab Allah. Risau. Apa yang dah kita buat pada diri kita, apa yang kita buat pada amalan kita, dihisab oleh Allah. Yang kedua, masanya nak main ni. Sehari pukul 9 tak tahu apa jadi. Pukul 10 tak tahu apa jadi. Pukul 11 tak tahu apa jadi. Esok pun tak tahu apa cerita. Lusa pun tak tahu apa cerita. Tulat pun tak tahu apa cerita. Bulan depan pun tak tahu apa cerita. Yang tahu hanya Allah. Mana orang mukmin dia risau tentang tu. Benda ni kita kena ambil perhatian. Sebab masa terlalu cepat. Masa berlalu terlalu pantas. Lepas tu kata para cendekiawan Arab, al-waqtu kal-sayf. Waktu tu macam pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu. Kalau tak guna manfaat waktu tersebut, maka sangat rugi. Jadi dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah waktu maghrib dengan isyak sebaik-baik mungkin kita boleh guna. Kalau ada hal tak apa, dah tak ada masalah. Tapi kalau tak ada hal, tak ada urusan apa, kita duduk dalam masjid i'tikaf, baca Quran, zikrullah. Kalau ada dengar kuliah, ada kuliah maghrib, kita dengar. Supaya apa? Supaya terisi waktu kita dengan Allah. Kalau kita nak cari waktu lain macam payah juga.
Nak cari waktu zuhur tu payah, nak cari waktu asar tu payah. Jadi waktu maghrib sampai isyak tu waktu yang paling baik. Maka kita duduklah untuk berehat. Kalau kita kata istirahah daripada keduniaan sekejap. Kita daripada pagi sampai ke petang sibuk dengan urusan manusia. Dan itu memang tanggungjawab kita. Cari waktu yang untuk Allah. Kalau kita nak bangun tahajud mungkin sukar juga. Kalau kita boleh lagi bagus. Bangun pukul 5, pukul 4.30. Kita baca Quran, kita bertafakur, bermuhasabah pun elok juga. Tapi ada orang tak mampu nak buat. Mungkin esok dia kerja. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Awlawiyah, dalam mengutamakan benda wajib dengan benda sunat, maka diutamakan benda wajib. Apa contoh? Contohnya antaranya pekerjaan. Kita bekerja esok. Malam tu kalau kita bangun tahajud, menyebabkan kita ni kerja kita tak perform. Kita mengantuk dekat pejabat, kerja kita pun jadi teruk, tak fokus. Maka mana lebih aula? Aula dia tidur. Nampak macam pelik, tapi bagi saya tak pelik. Sebab apa? Sebab tuntutan pekerjaan wajib. Itu amanah Allah bagi pada kita. Al-mu'min tu'addul amanah. Orang beriman tu dia akan tunaikan amanah. So kalau dia pergi kerja, dia culas kerja, sebab bangun malam tadi bangun tahajud, so lebih baik dia tidur. Untuk mendapat pekerjaan yang lebih berkualiti. Tu Dr. Yusuf Qaradawi dia bahas. Sebab apa? Bangun tahajud tu sunat. Pekerjaan tu wajib. Kalau orang lelaki tu cara dia cari nafkah. Jadi dengan cara dia tidur tu dapat kekuatan, baik dia tidur. Itu perbahasan. Walaupun ada orang tak setuju. Tak setuju tu terpulang. Tetapi pekerjaan kita tu amanah. Kalau nak cari waktu malam tu mungkin payah. Carilah waktu maghrib. Walaupun mungkin kita letih badan kita dan sebagainya, carikan juga. Atau Tuhan bagi pada kita 24 jam. Tak ada kot setengah jam nak spend waktu kita dengan Tuhan. Kita dah dapat dah 24 jam Allah bagi pada kita. Kita carilah setengah jam ataupun sejam waktu kita dengan Allah Jalla wa Ala. Baik. Masalah yang ke-10, mengenal akhir waktu Isyak. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya al-akhirata hina zahaba thuluthil lail." Kemudian sembahyanglah Jibril alaihi salam akan Isyak yang akhir pada waktu habis sepertiga malam. Maka ini pun bukan juga, yakni bukannya pada waktu sepertiga malam itu akhir waktu Isyak. Bahkan iaitu waktu fadilat ataupun waktu ikhtiar, waktu terpilih, atas kata setengah daripada ulama. Maksudnya apa dia? Bukan cerita waktu Isyak ni habis sepertiga malam, bukan. Tapi sepertiga malam tu adalah waktu fadilat. Maksudnya apa dia? Sembahyang Isyak aula untuk dilewatkan. Itu Nabi sebut dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwa 'inda kulli salatin wa ta'akhkhara al-isya fi sulusil lail, kata Nabi. Kalau tak beratkan umatku, maka aku akan suruh mereka ni bersudi pada tiap-tiap kali nak sembahyang, dan juga melewatkan Isyak 1/3 malam. Maksudnya apa dia? Elok kalau dah tak, benda tu tak menjadi berat pada kita, maka Nabi akan suruh kita apa dia? Nabi suruh kita sembahyang 1/3 malam. Manakala Isyak masuk pukul 8.50, sembahyang Isyak ni aula buat pukul 12.30 malam. Lebih kurang gitulah. Lepas tu dalam mazhab Hanafi, elok Isyak tu dibuat lewat, ta'akhir, ataupun kita takhirkan Isyak, dilewatkan Isyak.
Kalau 8.50 pukul 12 baru kita sembahyang. Cuma beza dalam mazhab kita Syafi'i, 5 waktu adalah elok buat awal waktu. Macam solat Isyak. Walaupun ada hadis Nabi cerita tentang kalau eloklah, Rasulullah kata elok tu takhirkan Isyak. Tapi mazhab Syafi'i kita kata tak. Mazhab Syafi'i kita kata aula diawalkan waktu. Sebab apa mazhab Syafi'i berpendapat macam tu? Sebab Nabi SAW semayangnya semua awal waktu. Ini berdasarkan hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, min ayyil a'malil afdal? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Amal apa yang paling baik untuk kita buat? Kata Nabi SAW, as-salatu li waqtiha. Solat pada waktunya, iaitu solat pada awal waktu. Yang kedua Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada ibu dan ayah kamu. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga jihad pada jalan Allah. Cuma yang pertama as-salatu li waqtiha. Dan Nabi SAW seringkali, bukan seringkali, malah selalu sepanjang hidup Nabi pada sembahyang pada awal waktu, kecuali ada beberapa kes. Yang pertama, kes mentakhirkan Isyak disebabkan kerana apa? Kerana Nabi SAW menerima tetamu daripada luar. Mana tetamu datang waktu maghrib, maka Rasulullah melayani tetamu. Sampailah Rasulullah kembali ke masjid, tengok sahabat ada yang nak tidur dalam masjid. Maka Nabi gerak mereka untuk bangun sembahyang Isyak. Itu yang tahu. Yang kedua pada ketika Rasulullah perang Khaybar, perang Khandaq, Rasulullah SAW tertidur sampailah naik matahari. Nabi sembahyang qada subuh. Itu sekali je. Itu pun berlaku sebab apa tuan-tuan? Berlaku sebab nak jadikan sebagai hukum. Ya, Rasulullah tertidur sampai naik matahari. Semua sahabat tertidur. Bilal pun tertidur, Sayyidina Umar pun tertidur, Sayyidina Abu Bakar pun tertidur. Sebab perang yang begitu panjang. Tak berlaku perang pun, semua berjaga-jaga sampai mengantuk. Akhirnya Nabi bangun tu, Nabi terjaga tu, matahari dah naik dah. Rasulullah panas pipi. Maksudnya matahari dah naik. Baru terjaga, maka Nabi gerak semua sahabat. Maka Bilal pun azan, Bilal pun iqamah, kemudian sembahyang subuh. Dan dipanggil sembahyang subuh sebagai subuh qada. So di situ menunjukkan kepada, kalau kita bangun lewat subuh ataupun apa saja waktu, disunatkan untuk kita azan dan iqamah. Kalau berlaku macam tu lah, itu maknanya nak tunjuk. Cuma setiap waktu Rasulullah sembahyang awal, melainkan kes-kes yang tertentu macam kita sebutkan tadi. Sebab tu kata Syekh Mustafa An-Nadwi, satu orang ulama Al-Azhar, satu orang syekh di Al-Azhar, tak ada dalil secara khusus yang mengatakan Nabi SAW selalu sembahyang Isyak lewat. Tak ada. Yang ada dalilnya apa dia? Rasulullah sembahyang Isyak lewat kerana sebab dia apa? Ada tetamu, tu ya. Bukan selalu. Bukan hari ni buat, esok buat, lusa buat, hari-hari buat, bukan. Itu nak menunjukkan apa tuan-tuan? Nak menunjukkan waktu Isyak ni, kalau kita ada program dulu. Kalau ada kuliah maghrib, ceramah dulu tak apa. Dulu saya ingat tahun 2005, 2004 dulu, masa saya duduk mengaji masjid-masjid surau-surau ni, ghalibnya banyak masjid habis pukul 9.45. Kuliah maghrib tu 9.45 baru habis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman tu, zaman 2000 tu, zaman tersebut adalah zaman yang banyak masjid surau ni tak ada pengajian. Kalau kita di Taiping ni, yang paling banyak kuliahnya Masjid Lama dengan Masjid Telekom. Tu banyak pengajian. 30 hari tu penuh. Masjid lain kurang, surau pun kurang. Lainnya oleh kerana pengajian dah terlalu banyak, jadi
Secara adatnya buat tak elok lah kalau kita panjangkan kuliah maghrib. Waktu saya kalau kuliah, kalau maghrib 8, masuk isyak 8.50, pukul 9 berhenti dah. Sebab apa? Sebab orang dah tak lalu dah. Esok pula kerja. Zaman masa saya mengaji dulu, di masjid dengan surah, masa saya tingkatan 3, tingkatan 4, duk pergi masjid lama, masjid Telekong, 9.30 baru habis. 9.45 baru habis. Ada setengah tempat pukul 10 malam baru habis kuliah maghrib. Lepas tu dululah ni kalau buat tinggal sat seorang dalam kerja. Orang tak main dah. Sebab orang je lah, orang esok kerja kan, kita pun faham benda tu, situasi tu. Cuma nak sebut apa kat sini tuan-tuan, kalau dah di pondok-pondok, di madrasah. Masa saya dulu kami belajar di pondok dulu, kuliah maghrib memang sampai pukul 10. So kalau kita lewat ke isyak apa, tak ada masalah. Kita ada tetamu, waktu maghrib tu datang tetamu, layan tetamu dulu. Lagi kita main isyak lewat pun tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab waktu isyak ni dia waktu luas. Waktu dia sampai masuk waktu subuh. So dari mana kalau kita sembahyang pun dikira sebagai waktu isyak. Macam satu orang kalau dia letih, maghrib tu dia tidur, dia bangun pukul 3 pagi, sembahyang isyak boleh. Dan isyak tu lah tahajud dia. Kalau dia letih, kerja ke apa ke, dia habis sembahyang maghrib, dia tidur pukul 3 pagi dia bangun sembahyang isyak. So isyak tu dah tahajud dia. Sebab apa isyak tu tahajud dia? Sebab setiap sembahyang yang kita sembahyang setelah kita tidur, mana kita tidur, kita bangun sepertiga malam, tak kira lah pukul 2 pagi ke, 3 pagi ke, 4 pagi ke, apa saja yang kita sembahyang, itu sembahyang tahajud. Sebab ada orang sangka sembahyang tahajud ni dia ada sembahyang khusus. Dah tak ada sembahyang khusus waktu malam. Hatta dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun tak cerita sembahyang apa yang Rasulullah sembahyang sampai 11 rakaat. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah 9 rakaat. Dan riwayat beliau juga Nabi sembahyang 11 rakaat, tak kurang tak lebih. So 11 rakaat ni 11 rakaat 11 apa? Macam kita kalau bangun tahajud ni sembahyang taubat, sembahyang hajat, istikharah. Rasulullah buat macam tu tak? Tak tahu Rasulullah sembahyang apa. Sebab tu sembahyang malam, tahajud terutamanya, dia tidak ada sembahyang khusus. Dia terpulang, dia choice kepada kita, pilihan kepada umat Nabi Muhammad SAW nak sembahyang apa. Ada orang sembahyang hajat lah. Kalau dia berhajat sesuatu benda, dia nak bangun malam, dengan malam tu dia berhajat sangat dengan Tuhan, so sembahyang hajat. Kalau dia nak taubat, sembahyang taubat. Dia ada benda pilihan dalam hidup, sembahyang istikharah. Semua tidak ada sembahyang khusus dalam bangun tahajud. Cuma kaifiat yang Rasulullah SAW buat macam ni. Rasulullah akan buka dulu sembahyang tahajud dengan 2 rakaat yang sangat ringkas. Maksudnya 2 rakaat awal permulaan tu bangun, kita bangun, kemudian kita ambil wuduk ke apa, mandi dan sebagainya. Sembahyang 2 rakaat dulu. So 2 rakaat ni sembahyang ringkas. Ringkas dengan mana pada bacaan yang pendek. Qul ya ayyuhal kafirun ke qul huwallahu ahad, terulanglah 2 rakaat yang ringkas. Itu dibuat oleh Rasulullah. Kemudian masuk 2 rakaat yang keempat pula, 2 rakaat yang kedua. Rasulullah buat macam mana? 1 rakaat Nabi baca 5 juzuk. Maknanya kalau ikut draft, kalau kita buat draft tu, sembahyang Rasulullah 2 rakaat pertama dia naik, 2 rakaat yang kedua naik, kemudian turun balik. Kalau 1 rakaat 5 juzuk, 2 rakaat dah 10 juzuk, itu baru 4 rakaat. Itu baru 2 rakaat. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sembahyang 11 rakaat. Jadi terpulanglah pada kita. Kalau kita nak rajin, sebab dalam mazhab kita Syafi'i, sembahyang waktu ataupun tempat yang paling elok kita lama adalah waktu qiyam. Waktu qiyam di sisi Imam Syafi'i adalah waktu yang paling afdal. Sebab apa? Sebab boleh baca Quran. Kalau kita hafal Quran dan sebagainya,
Tu kita buka Quran ke, kita baca daripada hafalan kita, qiyam tu lama sikit. Itu yang dibuat oleh Nabi. 1 rakaat 5 juzuk, 2 rakaat dekat 10 juzuk. Itu baru 2 rakaat, baru jadi 4. Ada baki lagi. Jadi kalau kita bangun tahajud macam tu, jangan tu kita berat baca panjang-panjang tak. Mula sikit-sikit. Sebab tahajud ni kalau baru mulakan dengan kadar yang sederhana. Sebab dalam amalan ni tuan-tuan, kita kena ingat, kalau kita beramal, maka akan datang yang kedua, namanya syaitan. Amalan itu kan satu je pantang dia. Apa dia? Boring. Bosan. Itu pantang dia. Kalau satu orang dah banyak beramal, kadang-kadang dia sampai waktu dia jadi bosan. Dia jadi boring. Sebenarnya jadi boring, itu penyebab kepada putus amal. So kita buat pelan-pelan, tak apa. Kalau mungkin kita nak bangun tahajud pukul 4, kita tak mampu bangun pukul 5. Kalau pukul 5 kita tak mampu bangun pukul 5 suku. 5 suku tak mampu bangun pukul 5.30. Paling tidak at least-nya satu malam tu, paling tidak dapat 3 rakaat witir. Cukup lah. Sebagai permulaan. Kadang-kadang ada orang bangun awal, pukul 3 bangun dah. 3 bangun mayang-mayang, lagi 5 minit nak masuk waktu subuh, dia lena. Dengan subuh-subuh dia kodok. Itu tak kena pula gaya dia tu. Sebab keutamaan dia sembahyang subuh tu. Tapi nak kata, kalau baru mula kita buat macam tu lah. Pelan-pelan tak apa, jangan gopoh. La tasta'jil. Jangan kita gopoh, kata Imam Ghazali. Al-ajalu minas syaitan. Gopoh gapah tu daripada syaitan. Dia pelan-pelan. Tu kalau nak bangun tahajud, cara dia. Cuma nak sebut kan, tak ada sembahyang khusus. So apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak sembahyang, ke nak sembahyang isyak ke, nak sembahyang ba'dah isyak ke, nak sembahyang apa pun tak apa. Sebab tahajud tu satu perbuatan bangun di tengah malam setelah kita tidur. Tidur pun, terlelap pun dikira tidur juga. Nah, kalau kita terlelap, tidur. So kalau orang tak ada tidur, boleh tak ada tahajud? Boleh. Tapi tak bagi nama tahajud, kita bagi nama qiyamul lail. Sebab qiyamul lail tu lebih umum. Bila mula qiyamul lail? Daripada maghrib. Maghrib sampailah kepada subuh. Tu macam kita dengar kuliah maghrib tu qiyamul lail kita. Kita duduk masjid, surau waktu maghrib dengan isyak, baca Quran, bertasbih, berzikir. Itu qiyamul lail kita. Tahajud ni apa dia? Perbuatan yang kita bangun setelah kita tidur pada waktu malam. Itu nama tahajud. Dan pahala dia besar. Sebab apa? Sebab kita sanggup korbankan nafsu kita. Nak bangun daripada tidur ni bukan senang. Ada orang dia boleh bangun kencing, untuk dia lena balik. Ada orang yang dia bangun, dia masuk bilik air, ambil uduk, semayang 2 rakaat takbir kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan betapa besarnya pahala yang dia akan dapat. Orang ni sedang sedap tidur, dia boleh bangun. Itu yang Tuhan cukup sayang, orang yang bangun qiyamul lail ataupun orang yang bangun tahajud. Bayangkan dia sedap tidur, dia boleh bangun, kena air sejuk, ambil wudu, mandi, semayang 2 rakaat, bertakbir pada Allah. Besar. Maknanya hebat orang macam ni. Dia sanggup korbankan nafsu dia. Tak apa dah kalau kita lewat bangun pukul 5 pun tak apa. 5 suku pun tak apa. 5.30 pun tak apa. Paling tidaknya setengah jam sebelum subuh kita bangun dah. Dapat 2 rakaat, 3 rakaat jadi. Sebagai permulaan, insya-Allah. Ada kesungguhan, ada keikhlasan, insya-Allah Allah bantu kita dalam soal amalan baik. Yang terakhirnya mengenal waktu akhir subuh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa shalla subh hina isfarratil ardu." Kemudian semayanglah akan subuh oleh Jibril alaihi salam pada waktu cerah bumi. Maka waktu yang disemayangkan oleh Jibril pada waktu subuh itu iaitu waktu ikhtiar.
pada sisi jumhur. Kerana ada hadis yang lain menunjukkan akhir waktu subuh itu ialah terbit matahari. Maka dengan hadis itu jadilah hadis ini menunjukkan waktu ikhtiar jua. Kata al-Imam, kata Ibnu Abbas, "Summa tafata ilayya Jibril faqala ya Muhammad, hadza waqtul anbiya min qablik wal waqtu fima bainal hazainil waqtaini." Kemudian daripada telah habis keterangan Rasulullah SAW akan kisahnya Jibril menunjukkan segala waktu semayang, lalu sabdanya lagi, "Berpalinglah kepada aku Jibril." Kemudian daripada ia telah menunjukkan segala waktu itu, maka katanya, "Ya Muhammad, inilah ia waktu segala Nabi yang dahulu daripada engkau, yakni sekalian waktu aku tunjukkan dari awalnya sampai akhirnya ialah waktu Nabi-Nabi yang dahulu kala. Dan bermula waktu sembahyang itu pada barang yang antara dua waktu ini." Jadi yang Nabi cerita tentang hadis tadi tu, habis tu kata Jibril apa dia? "Ya Muhammad, haza waqtul anbiya min qablika." Kata Jibril alaihi salam, "Wahai Muhammad, inilah waktu Nabi-Nabi dulu." Maksudnya sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh ni tuan-tuan adalah waktu para Nabi-Nabi dulu sembahyang. Sebab tu walaupun kata ulama tidak ada keterangan umat dulu sembahyang macam kita, maknanya tuan-tuan sembahyang yang kita sembahyang pada hari ni adalah sembahyang para anbiya yang terdahulu. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya yang kita sembahyang ni subuh tadi, lagi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak adalah perbuatan para Nabi-Nabi terdahulu. Sebab tu kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, antara keistimewaan umat Nabi Muhammad apa dia? Iaitu sembahyang 5 waktu. Sebab apa? Sebab tidak ada umat yang difardukan ke atas mereka 5 waktu. Yang 5 waktu tu adalah waktu para anbiya sembahyang. Seperti mana yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan ni tuan-tuan, amalan yang dibuat oleh para anbiya, sudah pasti confirm pahala dia sangat besar di sisi Allah. Tak ada dah pahala yang dapat menandingi pahala perbuatan para anbiya. Betul al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Manar al-Munif fil hadis fi tashihil hadis wad dhaif mengatakan apa dia? Antara tanda hadis palsu iaitu satu amalan yang kalau kita buat pahala dia menandingi para anbiya, itu tanda hadis palsu. Mana hadis palsu ni apa tuan-tuan? Buat satu amalan, pahala tu menandingi pahala para nabi, para rasul, itu confirm palsu. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Semayang ni tuan-tuan adalah semayang, waktu ni yang kita semayang ni waktu para anbiya. Mana yang kita buat hari ni tuan-tuan, sebenarnya 5 waktu ni para Nabi-Nabi terdahulu buat. Itu istimewanya sembahyang 5 waktu. Ya Allah jadikan dia sebagai tiang dalam agama. Maknanya tiang dalam agama dia paksi. Manakala tak ada 5 waktu ni tuan-tuan, hancur lembulah Islam seseorang. Jadi kalau kita tahulah macam tu, maka jagalah kita 5 waktu tu baik-baik. Jangan ditinggalkan, jangan dicuaikan, jangan dialpakan, kerana dia adalah amalan para Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, daripada bab ini ada hadis riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Sayyidina Buraidah, Abi Musa Al-Asy'ari, Abi Mas'ud, Abi Sa'id, daripada Jabir, Amr bin Hazam dan Al-Bara dan Anas. Dia kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Ibnu Abbas ini ialah hadis hasan, dan telah berkata guruku Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, akannya lebih asah suatu pada menyatakan segala waktu itu daripada hadisnya ialah hadis Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan sambung masalah yang ke-12, awal dan akhir segala waktu sembahyang fardu. Wallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.